Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ashraf Azmi. Jadi, setelah wabak COVID-19 yang melanda negara kita yang hampir 2 tahun, ianya telah membuatkan pelbagai sektor terjejas di seluruh dunia, dan antaranya sektor yang kita akan bincangkan kepada hari ini ialah sektor pelajaran. Di Malaysia, sehingga pada 8 Disember 2021 pada hari ini, telah direkodkan seramai 2,000 pelajar yang telah berhenti sekolah atas sebab COVID-19 yang melanda negara kita. Ini membuatkan kalangan mereka yang mempunyai masalah tersendiri. Contohnya, masalah gadget, masalah internet dan juga paling penting sekali kesihatan mental. Data yang kami dapati ialah menunjukkan dari hasil pendapatan kajian kami antaranya sebanyak 55.3% tidak bersetuju dengan pembelajaran terhadap online, manakala 44% lebihnya bersetuju. Antara masalah kedua tertinggi yang menjadi punca kepada suasana pembelajaran online tidak mendapat sambutan yang ramai oleh murid-murid di seluruh Malaysia ialah yang pertama, masalah penggunaan jaringan internet, dan yang kedua adalah suasana yang kurang kondusif. Untuk lebih lanjut lagi, kami akan menemu bual segelintir pelajar tentang persepsi mereka terhadap pembelajaran online menggunakan Teams sebentar lagi. Okey, terima kasih kepada Muhammad Ashraf bin Muhammad Azmi. Jadi hari ini saya Imran Afiq bin Abdul Rahman bersama pasangan saya Muhammad Fakhur Razi bin Muhammad Fauzi. Jadi hari ini kami akan menebual adik-adik daripada pelajar Universiti UniKL Pasir Gudang, Johor. Jadi hari ini saya ingin bertanya kepada adik-adik, apakah masalah yang sering dihadapi ketika pembelajaran di atas talian? Mungkin adik-adik boleh memberi sepatah dua kata dan jawapan. Okay, antara masalah yang dihadapi oleh saya adalah masalah internet dan suasana yang kurang kondusif. Itu saja dari saya. Okey, saya pada pendapat Tak apa. pada pendapat saya, Pada Muhammad Asfar, boleh bagi jawapan Asfar? okey, pada pendapat saya dan apa yang saya alami, yang di mana saya perlu berkongsi peranti dengan adik-beradik saya untuk menjalankan sistem pembelajaran di atas talian ini. Okey. Okey, pada pendapat saya pula, internet itu adalah satu kepentingannya dan kadang-kadang ada yang device-nya yang agak lama punya. So, maybe tidak compatible lah untuk meeting yang kali ni. Itu saja dari saya. Oh, okey. Baiklah jawapan masalah yang sering dihadapi oleh pelajar-pelajar kita. Mak Fakhur Razi, adakah awak ada soalan, sepatah dua soalan untuk ditanya kepada pelajar-pelajar ini? Okey, terima kasih Imran Rafiq atas kata-kata tu. Saya nak bertanya kepada anda semua yang sebagai seorang pelajar kan, korang belajar di rumah. Adakah pembelajaran bersemuka ni patut diteruskan pada masa depan sekiranya COVID masih melanda di Malaysia? Apa pendapat korang? Okey, pada pendapat saya tidak, sebab saya sebagai seorang pelajar, saya dapati susah untuk fokus kalau berada di rumah. Itu saja dari saya. Okey, kalau daripada pandangan saya, jika masalah pandemik ini berterusan, kita seharusnya belajar saja dari rumah supaya semua orang dapat jaga keselamatan diri. Pada pendapat saya pula, saya rasa tidak, sebab kerana ada yang kita perlu membuat latihan dan perlukan kefahaman yang tinggi. Seperti contoh seperti matematik. Matematik memerlukan teknik dan kefahaman yang perlu yang dialami. Itu saja. Oh, okey.
Jadi Fakrul, boleh ke saya memberi pendapat saya sendiri? Oh ya, silakan. Okey, baiklah macam ni ya. Bagi pendapat saya, kalau dalam masa hadapan, maybe tidak, sebab orang pelajar maybe ada masalah suasana yang kurang kondusif. Contoh seperti Asfar, dia kena berkongsi alat peranti dengan adik-beradik dia. Jadi bagi saya tidak bagus dan setengah pelajar tidak fokus. Bila contoh Asfar punya kelas pagi, adik dia juga kelas pagi. Jadi Asfar perlu berkorban lah untuk adik dia untuk bagi alat peranti, dan Asfar tidak dapat masuk ke kelas. Itu masalah pertama. And then yang kedua, maybe ada masalah internet, ada masalah alat peranti tidak cukup. Banyak lagi masalah yang sering dihadapi. Tapi itu jawapan saya ialah ya. Tapi kalau pendapat saya, kalau di masa hadapan COVID ni tengah berlangsung, bagi saya kita harus teruskanlah belajar data talian ni. Kalau seperti kita sekarang, kita boleh melihat kes-kes COVID-19 yang sering meningkat apabila universiti telah buka dan pelajar boleh memasuki ke U dan belajar face to face. Apa yang kita tengok, kes makin lama makin meningkat. Jadi kalau benda ni tengah berterusan, maybe kita mungkin akan menghadapi PKP sekali lagi. Jadi itu pendapat saya lah, ada pros and cons. Jadi saya ingin bertanya lah pada awak, Mak Fakrul Razi, pada pendapat awak, apakah penambahbaikan yang sesuai ataupun yang tepat lah bagi pihak kerajaan untuk mengatasi masalah yang sering dihadapi oleh pelajar sekarang ini? Okey, terima kasih sekali lagi. Bagi saya kan, carangan untuk penambahbaikan ni bukan sekadar pihak kerajaan saja yang patut mengambil tindakan. Malahan ibu bapa perlu juga mengambil ambil tugas tersebut. Sebagai contoh, ketika di rumah, yes, memang di rumah kebanyakan pelajar-pelajar memang sibuk dengan pembelajarannya. Tak bolehlah ketika itu pelajar-pelajar tersebut sepatutnya dipanggil untuk menolong. Kita sepatutnya faham sebagai ibu bapa, kita sepatutnya faham. Pelajar-pelajar perlu didikan. Pelajar perlukan orang kata knowledge kan, untuk mereka lanjutkan pelajaran mereka. So di situ ibu bapa tak perlu orang kata mengambil peluang sekiranya anak di rumah untuk membuat kerja-kerja rumah macam tu. So itu untuk ibu bapa. Dan selain itu, bagi pihak kerajaan, saya mencadangkanlah untuk mencari cara-cara yang mudah dan selamat bagi pelajar-pelajar untuk menghadapi sesi pembelajaran ini lebih, orang kata macam mana, lebih bagus lah. Sebab macam kita dengar daripada pelajar kita, dia mengatakan kurang peranti, tempat pelajaran yang tak kondusif. So di situ adalah antara masalah yang terbesar yang kita dengar. Jadi di situ saya rasa antara dua pihak tu yang sepatutnya mengambil tindakan dengan tegas. Terima kasih. Okey, baiklah. Terima kasih Mak Fakrul. Kata-kata awak memang betul. Dua-dua itu patut mengambil tindakan sewajarnya. Jadi kita sudah mencapai akhir daripada sesi kita. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada 3 orang pelajar daripada UNIKL MITEC Pasir Gudang Johor. Muhammad Aiman Farhan, Muhammad Asfar Adib dan Muhammad Rafiq Aiman. Terima kasih kerana meluangkan masa bersama kami. Dan saya akhiri pertemuan kita pada malam ini dan kembali semula pada Muhammad Ashraf bin Muazmi di studio. Sekian, terima kasih. Jadi, itu sajalah antara punca-punca yang kami bincangkan sebentar tadi. Jadi, kami berharap pihak kerajaan mampu mencari alternatif lain untuk membuatkan para pelajar di negara kita sentiasa mempunyai ketekunan dan kerajinan dalam bidang menuntut ilmu. Sekian daripada saya, membaca berita Muhammad Ashraf Azmi. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.